Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Fitri Hakimi Biwa Zulkifli dan hari ini saya akan menerangkan tajuk Cup and Handle Pattern. First of all, untuk pengenalan, corak cup and handle ni merupakan suatu teknik analisis yang digunakan oleh pelabur untuk menentukan banyak maklumat penting sebagai contohnya harga yang sesuai untuk beli, tempat untuk stop loss dan harga yang sesuai untuk jual. Next adalah cara untuk kita kenal pasti corak. Okay, corak cup and handle ni macam biasalah, kalau kita translate, dia adalah gelas dan pemegang. So, apabila terjadinya bentuk ataupun corak cup and handle ni pada graf, ia menandakan pola menaik ataupun corak menaik akan berlanjutan selepas terbentuknya dua benda tu, cup and handle. So, pola menaik ni kita kenali sebagai bullish lah. Bullish ni adalah keadaan yang menunjukkan harga saham mengalami peningkatan secara berkelanjutan dan time tu ekonomi tengah mengembang dengan baik. Selain daripada itu, kita boleh juga kenal pasti corak cup and handle ni. Biasanya dia akan membentuk U pada cup tu, bukan bentuk V. Dan minimum untuk terbentuknya cup and handle ni biasanya 7 minggu dan maksimum kadang-kadang memakan masa bertahun. Next, untuk tahap-tahap corak. Dalam corak cup and handle ni ada 6 tahap. Tahap pertama ialah corak kenaikan, iaitu sebelum bentuk cup tu muncul. Tahap kedua adalah corak penurunan. Tahap ketiga, corak mendata. Tahap keempat, corak kenaikan semula. Tahap kelima, corak pemegang terhasil. Dan tahap keenam adalah corak bullish berlaku. So, untuk tahap yang pertama, sebagaimana yang anda boleh tengok kat gambar 1, tu sumber yang saya dapatkan daripada Bursa Malaysia. Dan ini adalah contoh graf bagi saham Iris Corporation Berhad. Untuk tahap 1, anda boleh tengok huruf A tu. Huruf A tu menandakan peningkatan berlaku. Ianya sebelum terbentuknya cup. So, untuk tahap ni ialah corak menaik. Apabila corak menaik berlaku, time ni ia menunjukkan pembeli berkurang. So, ada 3 sebab kenapa pembeli berkurang. Pertama ialah mungkin disebabkan oleh rintangan atau panggil resistance. Kedua adalah ada berita penurunan harga baru ataupun kurangnya sentimen positif yang dapat meneruskan kelanjutan corak menaik. So, itu adalah antara 3 contoh kenapa berlakunya corak menaik dan pembeli berkurang. So, bila pembeli berkurang ni, dia akan memberi kesan negatif lah kepada sesebuah saham itu. Seterusnya adalah untuk tahap 2. Kalau tahap 2, tengok graf tu, kita boleh rujuk huruf B pada gambar 1. Dan time ni adalah corak penurunan berlaku. Maksudnya time ni dia nak membentuk separuh cup tu. Pada tahap ni, ramai pelabur yang menjual saham mereka dengan tujuan untuk mengelak kerugian. Ini menyebabkan berlakunya corak penurunan pada graf. Apabila sudah tidak ada yang menjual, corak penurunan akan berhenti dan membentuk separuh cup pada graf. Volume pada tahap ini juga berkurang berbanding volume pada tahap 1. Next adalah tahap 3. Tahap 3, kalau gambar tu kita boleh tengok huruf C. Saya tanda dengan huruf C. Dan tahap 3 ni dia menunjukkan corak mendata. Mendata ni macam straight je macam tu dekat graf. Time ni dia mendata sebab tak ada pelabur yang melakukan transaksi jual ataupun beli. Yang adanya hanyalah pelabur yang menunggu harga saham naik semula. Dan kita juga boleh tengok volume pada tahap ni juga mendata kerana kurangnya transaksi berlaku. Seterusnya adalah tahap 4. Kalau
rujuk pada gambar 1, saya tampilkan dengan huruf D. Dan tahap 4 ni menunjukkan corak mendatar telah berlalu dan corak kenaikan bermula dengan perlahan. Apabila graf naik, ia akan menunjukkan separuh lagi tab sebelah kanan terbentuk dan tanda-tanda untuk bullish berlaku semakin jelas. Tapi tak boleh pasti lagi ianya bullish atau tidak kerana handle pun tak terbentuk lagi. Dan apabila handle terbentuk, lagi jelas lah maksudnya untuk bullish. Next untuk tahap 5. Biasanya tahap 5 ni handle akan terbentuk. So macam mana handle terbentuk adalah apabila saham tu dia tidak berjaya melepasi rintangan dan corak sedikit menurun berlaku semula dan seolah-olah ia membentuk handle. Biasanya dalam pembentukan handle ni dia akan berlaku naik turun harga saham dalam jangka waktu yang pendek. Next adalah tahap 6. So bila tahap 6 ni adalah tahap selepas berlakunya handle dan ia merupakan tanda-tanda untuk bullish berlaku makin jelas. Dan pada gambar 1 kita dapat tengok corak handle belum terbentuk dengan jelas kerana gambar tu graf yang terkini saya ambil daripada Bursa Malaysia. Untuk gambaran yang lebih jelas kita boleh tengok gambar 2 pada muka surat 18 untuk ilustrasi corak kenaikan yang berlaku selepas terjadinya corak handle. So gambar 2 yang seperti mana anda boleh tengok, ini adalah gambaran bagi berlakunya corak menaik selepas terbentuknya handle. So macam mana dia nak naik? Kebiasaannya harga saham akan melepasi aras rintangan iaitu breakout. So corak menaik akan berlaku lah. Next untuk cara kita nak entry. Kebiasaannya handle menghasilkan bentuk segitiga. Pelabur digalakkan untuk membeli saham selepas handle terbentuk. Bentuk segitiga terjadi kerana pola naik turun berlaku selepas corak cup terhasil. So based on gambar 2.1 pada muka surat 22, apabila handle hampir ataupun sudah hilang, time itulah pelabur boleh buat belian. Ini kerana ketika harga bergerak keluar daripada ataupun ketika harga melepasi handle, coraknya sudah dianggap lengkap dan harga saham akan dijangka menaik secara berterusan dalam jangka waktu yang tertentu. So untuk senang kita faham, waktu yang sesuai untuk kita beli saham pada waktu inilah 10 sen di atas puncak handle. Seperti yang anda boleh tengok pada gambar 2.1, puncak handle tu kat mana? Ia dekat point breakout. So bila berlaku breakout, itulah tempat yang sesuai untuk kita beli saham tersebut. Kebiasaannya mestilah 5% melebihi titik beli ideal. Okey, tetapi pelabur mesti tahu bahawa harga saham selepas berlaku breakout tidak semestinya akan selalu naik. Kadang-kadang akan berlaku juga corak naik turun kerana ekonomi tidak selalunya stabil. Sebagai contoh, ini contoh untuk harga beli tadilah. Harga ketika puncak handle ialah RM20. Jadinya RM20 10% adalah titik beli yang ideal untuk kita beli saham tersebut. Dan julat pembelian bermula daripada RM20 10% hingga RM21 6%, iaitu melebihi 5% yang saya beritahu tadi. 5% ni untuk julat pembelian lah, average. Seterusnya ialah berkaitan cara untuk kita tentukan stop loss. So untuk corak graf ini, pelabur mestilah meletakkan harga jual sekiranya harga turun. Itu maksudnya stop loss bagi mengelakkan kerugian yang besar. Ini kerana corak menaik belum tentu berlaku walaupun telah melepasi fasa handle ataupun fasa breakout. Boleh jadi corak menurun semula. Titik yang sesuai untuk cut loss adalah separuh bahagian bawah handle. Jikalau kita cut loss pada harga lebih rendah daripada handle tu, boleh mendatangkan kerugian yang besar lah. Sebagai contoh yang saya cakap tadi, separuh bahagian bawah handle ni ialah contohnya handle terbentuk antara harga 255 sehingga 255.15. So kita bahagi 2.
kita dapat 255.08 lebih kurang macam tu. So 255.08 sehingga 255 adalah tempat untuk kita cut loss yang paling sesuai lah. Sebagaimana gambar yang anda boleh tengok, 255 tu adalah starting point. Maksudnya 255 tu adalah point yang paling bawah, and then 255.15 adalah point yang paling tinggi. So kita ambil tengah-tengah sehingga ke bawah. 255 hingga 255.08 adalah bahagian bawah handle, separuh bahagian bawah. So dalam range tu lah kita boleh letakkan berapa yang kita nak untuk cut loss. Seterusnya adalah berkaitan cara exit yang betul. Cara exit ataupun cara jual lah. Setiap kali kita labur, kita mestilah mempunyai sasaran berapa banyak untung yang kita mahu. Jadi kita mestilah mengenal pasti titik yang paling sesuai untuk kita sasar agar dapat keuntungan yang maksimum. So caranya adalah kita mengukur ketinggian handle. Kemudian kita tambahkan ketinggian tu dengan harga yang kita beli semasa berlaku breakout. So sebagai contoh, anda boleh rujuk gambar set 27 ni. Titik merah tu merujuk pada titik sasaran untuk kita exit bagi mendapatkan keuntungan. Apa yang kita boleh lihat ialah titik sasaran ini tak terlalu tinggi sangat lah, kerana bezanya dengan harga yang kita beli dekat je, tidak terlalu jauh daripada titik yang kita beli. So kalau pelabur rasa keuntungan yang kita sasarkan tadi tak terlalu tinggi, so dia boleh naikkan lagi sasaran untuk keuntungan tu dengan cara kita ukur pula cup. Tadi kita ukur handle, ni kita ukur cup dan tambah dengan tambahkan ketinggian cup tu dengan harga yang kita beli. Sebagai contoh, tinggi cup adalah bagaimana yang anda boleh tengok pada gambar muka surat 29. Tinggi cup ialah bermula dari 254 sehingga 255.15. So jarak antara cup tu adalah 1.15. Kita ambil jumlah 1.15 tu, tambahkan dengan garisan ataupun harga yang kita beli tadi, iaitu 255.20. So bila tambah 255.20 dengan 1.15, harga sasaran yang paling tinggi pelabur boleh letak ialah 256.35. Gambar di atas menunjukkan ilustrasi penentuan harga sasaran untuk jual pada tahap yang tinggi berbanding sebelumnya. Jadi tidak menjadi masalah jika pelabur sasar pada harga yang lebih tinggi, tapi kena berhati-hati kerana seperti yang saya cakap tadi, pola menaik selepas terbentuknya handle tidak semestinya berterusan. Kadang-kadang boleh juga berlaku penurunan. Seterusnya adalah maklumat-maklumat lain yang kita boleh tahu pasal cup and handle ni. Ada analisa daripada para pelabur mengatakan bahawa tempoh untuk terbentuknya cup and handle ni agak lama. Anggaran tempohnya ialah bulan dan kadang-kadang boleh mencecah sehingga tahun untuk terjadinya pembentukan penuh dari awal sampai akhir. Jadinya agak lambat untuk pelabur boleh membuat keputusan jika bergantung pada teknik ini saja, tetapi ia tidak menjadi masalah pada pelabur yang kemasan panjang dan juga swing trader. Selain itu, penganalisa juga berpendapat bahawa cup yang terbentuk mempunyai dua maksud. Maksud yang pertama ialah jika cup tu terlalu dalam, ia bermaksud kemungkinan untuk pola menaik berlaku adalah rendah. Dan jika cup yang berlaku tu tak terlalu dalam dan tidak terlalu rendah, so kemungkinan untuk berlaku corak menaik selepasnya adalah lebih tinggi. Itu hanyalah analisa daripada pelabur-pelabur lah. Tadi saya dah sebut pasal swing trader. So swing trader ni adalah pelabur yang memegang saham lebih daripada sehari dan kadang-kadang sampai berminggu. Ramai pelabur yang menggunakan teknik ini dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan singkat apabila berlakunya kenaikan harga, walaupun kenaikan itu sedikit. Untuk menggunakan teknik ini, pelabur mestilah mahir dalam melakukan analisis secara teknikal, sebagai contoh membaca dan meramal corak-corak pada graf. So, swing trader ni dia pegang saham pada waktu yang tidak terlalu lama dan menjual
walaupun ada berlaku kenaikan yang sedikit. So kita boleh tengok pada graf-graf sebelum ni, walaupun berlaku penurunan, kadang-kadang ada berlaku kenaikan walaupun sedikit. So time itulah swing trader ni dia jual untuk mendapatkan keuntungan. Jual ketika berlaku sedikit kenaikan. Seterusnya ialah untuk cup and handle yang terbalik pula. Dalam graf bentuk cup terbalik juga boleh berlaku. Graf yang mengeluarkan bentuk cup terbalik ni menandakan corak menurun akan berlaku. Ianya berlawanan dengan corak normal yang menandakan corak menaik akan berterusan. So corak cup and handle biasa menandakan corak menaik. Cup and handle terbalik menandakan corak menurun akan berlaku. Ianya berlawanan. Next adalah untuk cara kita kenal pasti corak-corak cup and handle yang terbalik ni. Basically dia sama je dengan corak cup and handle yang biasa, cuma yang bentuk terbalik lah. Sebab itulah fungsi dan hasilnya juga berlainan, terbalik. Even cup and handle, corak cup and handle yang terbalik juga terbentuk antara dua kejadian pola penurunan, iaitu sebelum dan selepas bentuk cup and handle terhasil. Maksudnya sebelum cup terbentuk, corak menurun sudah berlaku. Dan apabila sudah terbentuknya cup dan handle tu, corak menurun akan berlaku lagi. Sebab itulah dua kejadian pola penurunan. Yang terbalik dengan cup and handle yang biasa. Cup and handle yang biasa ni, dia terbentuk antara dua kejadian pola kenaikan. So dia macam terbalik. Cup terbentuk juga apabila harga naik dan turun. Ini menunjukkan kenaikan harga yang tidak serius dan ia menandakan minat untuk jual dan beli saham adalah sama besar. Sebab itulah terbentuknya cup. Kemudian handle yang terbentuk pada separuh cup juga menandakan minat pelabur untuk membeli semakin berkurang. Semasa terbentuknya cup, minat untuk jual beli sama besar, tapi apabila terbentuknya handle, minat pelabur untuk membeli semakin berkurang. Sebab itulah dia punya corak tu semakin menurun. So apabila terbentuknya cup and handle yang terbalik dan corak menurun berlaku, titik jual dan stop loss juga akan berubah. Biasanya tiada pelabur yang akan membeli saham pada waktu ni kerana tahu bahawa corak menurun akan berlaku dan mengambil masa untuk naik semula. So tak ada untung lah kalau dibeli time ni. Berdasarkan gambar 3, titik untuk menjual yang paling sesuai adalah selepas breakout. Breakout sokongan berlaku. Breakout sokongan ialah pada akhir-akhir handle, iaitu pada RM33 seperti yang dilabel dalam graf. So seperti yang anda boleh tengok pada graf gambar 3 muka surat 37, saya ada tanda kat situ break point of support line. Berdasarkan graf gambar 3 juga kita boleh nampak titik untuk pelabur menentukan stop loss, dan titik stop loss yang paling sesuai adalah separuh bahagian atas handle. So separuh bahagian atas handle seperti yang anda boleh tengok pada gambar itu adalah saya ada tanda garisan stop loss dan ada label handle. So antara garisan stop loss dengan label handle itulah merupakan titik yang paling sesuai untuk kita stop loss. So yang seperti mana kita boleh tengok, untuk stop loss tu dia terbaliklah dengan cup and handle yang biasa. Kalau yang biasa kita ambil separuh bahagian bawah handle, tapi kalau cup and handle terbalik, kita ambil separuh bahagian atas handle. Sebagai contoh, jarak handle terbentuk antara 33 hingga 38. Ini boleh rujuk gambar sebelah gambar 3 tadi. Jadinya kita mestilah meletakkan stop loss pada 35.25, iaitu separuh bahagian atas handle. So jarak antara 33 hingga 38 ialah 5. Dia punya beza dia. So kita bahagi 2 dapat 2.5. So 33 tambah 2.5 dapatlah 35.25. So antara titik 33 hingga 35.25 adalah jarak antara 38 hingga 35.25 adalah antara titik yang paling sesuai untuk kita stop loss. Selain itu, cara lain untuk kita mengetahui titik stop loss juga adalah kita boleh kenal pasti arah sokongan dan rintangan pada graf yang terbentuk. Seperti gambar yang anda boleh tengok pada muka surat 39 ni, saya ada tanda
aras support dan aras resistance. Aras resistance tu adalah aras rintangan lah. Aras support adalah aras sokongan. Seperti yang anda lihat pada gambar di atas, aras rintangan pertama ialah di bawah label handle. Saya ada tanda tu resistance, dan aras sokongan ialah pada permukaan kap, aras support. Jadi titik yang paling sesuai adalah separuh bahagian atas handle, separuh bahagian atas handle antara garisan aras sokongan dan garisan antara aras sokongan. So, seperti gambar ni, ini adalah titik stop loss yang paling sesuai, iaitu separuh atas bahagian handle. Bulatan merah pada gambar 4, muka surat 41 menunjukkan beberapa volume berwarna hijau terbentuk. Volume warna hijau ni menandakan banyak pembelian berlaku berbanding jualan kerana harga telah turun. Ketika harga tengah turun, waktu inilah ada para pelabur yang mengambil kesempatan untuk membeli saham dengan harapan harga akan naik lagi. Dan ini adalah strategi buying on weakness. Okey, untuk maklumat lain berkaitan dengan cup and handle yang terbalik ni adalah saya ingin kongsikan berkenaan pembacaan corak pada graf cup and handle yang terbalik. Sebagaimana yang kita boleh tengok pada gambar 5, ni hanyalah lakaran. Dari awal lagi penurunan berlaku, corak menurun berlaku sebelum terbentuknya cup. Bila dah menurun sampai ke tahap A ke B ke C, dari A hingga B ke C adalah bentuk cup, dan C sampai D adalah bentuk handle. So kita boleh tengok A tu adalah titik bawah, titik panggil low, rendah. C pun titik rendah juga. So antara titik A ke C adalah kita panggil aras sokongan, kawasan garisan support. D tu adalah kawasan height dan kita boleh juga panggil sebagai kawasan resistance. Resistance yang pertama, aras rintangan. Dan yang akhir sekali adalah titik D. Titik D ni puncak bagi handle dan dikenal pasti sebagai lower height. Kalau yang titik B tadi tu higher height. Jika harga turun melepasi aras sokongan ataupun yang support tadi tu, akan terbentuk titik lower low yang menandakan pola penurunan akan berterusan. Next page adalah berkenaan contoh-contoh graf cup and handle yang ada dalam Bursa Malaysia. So saham yang pertama adalah Tong Guan Industries Berhad. Dan ini merupakan contoh graf yang menunjukkan corak cup and handle yang boleh dikatakan sempurna lah. Kita boleh nampak dengan jelas cup dan handle yang terbentuk tu. Tetapi apa yang saya boleh kenal pasti dalam graf ni adalah jangka masa. Jangka masa untuk terbentuknya cup and handle, untuk sempurnanya terbentuk cup and handle tu adalah agak lama lah, dalam setahun ke 2 tahun lebih. Okey, kenapa saya kata lama untuk saham Tong Guan tadi untuk membentuk cup and handle ialah selepas dibuat analisis, corak cup mula terbentuk pada awal tahun 2018 dan berakhir pada akhir tahun 2019. So jangka masanya mungkin dalam anggaran 2 tahun untuk terbentuk cup sahaja. Manakala handle mengalami breakout pada awal tahun 2020 dan corak menaik terhasil. Namun seperti yang saya katakan sebelum ini, corak menaik pun belum tentu bertahan lama. Seperti yang kita boleh lihat pada graf muka surat 45 tu, corak menaik bertahan bermula dari Mac hingga bulan Oktober 2020. Tetapi corak menaik tu boleh dikatakan bertahan lebih lama lah dari yang dijangkakan. Next, contoh nombor 2 adalah kronologi Asia Berhad. Ni adalah contoh graf cup and handle yang agak terkini lah, sebab nampaknya macam baru handle yang terbentuk. Corak menaik selepas handle,
tak muncul lagi. Dan bentuk cup and handle mula terbentuk dari awal bulan 8 2020 sehingga awal bulan Januari 2020. Anggarannya dalam masa 5 ke 6 bulan untuk membentuk cup and handle tu. Dan corak menaik pun terbentuk sedikit saja selepas handle. Kemungkinan untuk berlaku corak menaik selepas terbentuknya handle adalah tinggi bagi syarikat ini. Ini kerana ianya mampu untuk memecahkan aras sokongan selepas terbentuknya handle. Seperti mana yang kita boleh tengok pada gambar muka surat 47 tadi. Cup dah ada, handle dah ada. Corak menaik pun ada, cumanya sedikit. Baru sedikit. So kita tak boleh nak expect tinggi sangat lah pada saham untuk nombor 2 tadi. Next adalah contoh yang ketiga, Dufu Technology Corporation Berhad. Untuk graf Dufu Technology pada muka surat 49 tadi, waktu untuk cup membentuk adalah 4 bulan, bermula dari pertengahan bulan November 2020 dan berakhir pada hujung Februari 2021. Selepas terbentuknya handle, corak menaik terjadi pada pertengahan bulan Mac. Ia terjadi selepas berjaya melepasi ataupun breakout aras support ataupun aras sokongan lah. Bila dia breakout aras sokongan tu, harga saham terus naik dan berjaya melepasi aras rintangan kedua. So bila dia dah berjaya melepasi aras rintangan kedua, corak menaik dia kita anggap sebagai berhasil lah. Dan last sekali untuk kesimpulan, corak cup and handle ni terbagi pada dua, iaitu corak cup and handle yang normal dan satu lagi inverted cup and handle, corak terbalik lah. Corak biasa, corak yang normal menandakan harga saham akan menaik secara berterusan, manakala corak yang terbalik tadi menandakan penurunan harga saham akan berlaku. Tapi yang jelasnya kedua-dua corak ini digunakan oleh pelabur sebagai satu analisis secara teknikal lah untuk melabur dengan lebih efisien. Seperti yang saya katakan sebelum ni, kebanyakan pelabur menggunakan analisis ataupun menganalisa corak cup and handle ni untuk menentukan titik yang sesuai untuk beli, jual dan stop loss. Bagi corak cup and handle yang normal, biasanya pelabur menganalisa di mana tempat ataupun titik yang sesuai untuk membeli kerana harga dijangka menaik lagi kalau cup and handle yang normal. Kalau cup and handle yang terbalik pula, biasanya pelabur mencari titik yang sesuai untuk jual, titik ataupun harga yang sesuai untuk jual kerana harga saham tu dijangka menurun pada masa akan datang. Dan teknik ni telah dibuktikan berhasil dan selamat untuk digunakan lah. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.